Dan statistik menunjukkan kesihatan mental wanita paling teruk terjejas sebenarnya waktu pandemik COVID-19 melanda dunia. Dan namun sejauh mana ianya memberi impak dalam beberapa aspek lain termasuk ekonomi, pendidikan serta politik. Nina Rozman ada perincian berkenaan dengan usaha pemerkasaan wanita dan juga jurang janda. Nina. Baik, terima kasih Haris. Dalam tradisi kebanyakan masyarakat, peranan wanita dikatakan terhad kepada kerja-kerja domestik seperti memasak, mengemas rumah, menjaga keluarga, anak-anak dan sebagainya. Namun mereka jarang dilihat terlibat dalam proses family decision making. Tetapi kita berada di zaman di mana perubahan kehendak pasaran yang semakin dinamik di seluruh dunia, di mana membuatkan wanita punya peranan semakin prominent. Jadi persoalannya sekarang yang lebih penting, adakah wanita-wanita ini mendapat akses ataupun pengiktirafan yang sama seperti kenaikan pangkat ataupun mengetuai organisasi. Jadi mari kita saksikan data terbitan oleh Jabatan Perakaan Malaysia (DOSM) yang mengeluarkan laporan iaitu pemerkasaan wanita dalam domain terpilih Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2021. Data ini menunjukkan skor indeks jurang gender Malaysia yang mengenal pasti jurang antara perempuan dan lelaki dalam merangkumi 4 indeks iaitu peluang dan penyertaan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesihatan dan kehidupan, penguasaan politik yang dilihatkan daripada tahun 2018 hingga 2020 di mana anda dapat lihat peluang dan penyertaan ekonomi jurang antara lelaki dan perempuan berada di bawah 0.727 iaitu merangkumi 70% lah. Jadi apabila ia mencapai satu ia bermakna 100% kesaksamaan antara gender itu tercapai. Jadi apabila kita melihat subindeks mengenai peluang dan penyertaan ekonomi pada tahun 2018 hingga 2020 iaitu purata antara 70% dan kini data terkini pada tahun 2020 iaitu 0.738 iaitu bermakna 73.8%. Dan apabila kita meneliti pencapaian pendidikan daripada 2018 hingga 2019 hingga 2020 iaitu mencapai 1.0 di antara 3 tahun. Ini bermakna kesaksamaan antara jurang lelaki dan perempuan iaitu seimbang dalam pencapaian pendidikan. Dan apabila kita lihat pada kesihatan dan kehidupan iaitu jurangnya iaitu tidak lebar berada sekitar 0.9 iaitu 90% antara 2018 sehingga 2020 dan penguasaan politik iaitu jurang antara lelaki dan perempuan amat rendah iaitu berada di 0.106, 0.108, 0.110 bermakna berada di 10%. Adakah bermakna perempuan kurang berminat untuk terlibat dalam politik ataupun kurang peluang untuk penyertaan wanita dalam penguasaan politik. Dan ini adalah skor indeks jurang Malaysia. Jadi apabila kita melihat skor indeks jurang gender Malaysia iaitu di mana kita dapat lihat ekonomi, politik, pendidikan, kesihatan di antara 2018 warna hijau, 2019 dan 2020 iaitu line ini menunjukkan iaitu prestasi skor indeks jurang mengikut sub-indeks iaitu di mana yang paling terendah jurang yang mempunyai jurang paling lebar adalah politik iaitu 10%. Diikuti juga dengan ekonomi 0.738, kesihatan 0.956 dan pendidikan antara yang tinggi mencapai tahap optimum iaitu kesaksamaan antara jurang gender. Dan ini adalah skor indeks jurang gender kalau kita lihat secara keseluruhan. Mari kita lihat indeks jurang gender Malaysia 2020 mengikut negeri di mana Malaysia telah mencatatkan sebanyak 0.714 iaitu bersama 71.4%. Dan ini adalah antara negeri seperti Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan negeri lain-lain iaitu berada di tahap iaitu 0.700 iaitu antara 7%. Dan kita dapat lihat wilayah persekutuan jurang iaitu antara yang tertinggi, jurang yang paling iaitu kesaksamaan dia agak tinggi berbanding negeri-negeri lain. Dan ini adalah mengikut jurang indeks mengikut negeri. Dan apabila kita meneliti iaitu peluang penyertaan ekonomi mengikut negeri, di mana kita dapat keseluruhan Malaysia berada di 0.738. Dan kita lihat negeri-negeri lain juga berada di tahap 0.700, manakala antara wilayah Persekutuan Putrajaya antara yang tertinggi kesaksamaan jurang gendernya iaitu 0.889. Dan ini adalah peluang dan penyertaan ekonomi. Ini adalah pencapaian pendidikan pula. Bagaimana pencapaian pendidikan pada tahun 2020 di mana Malaysia mencatatkan iaitu 1.059 dan ini adalah berada di tahap yang agak baik
Negeri-negeri lain juga berada di tahap baik dan antara yang Kelantan iaitu pendidikan berada di 1.171 dan antara yang terendah iaitu Johor berada di 1.024. Kita Malaysia bernasib baik kerana pendidikan di Malaysia bersifat universal di mana kanak-kanak wanita mendapat peluang untuk menikmati pendidikan formal sama ada sekolah agama, vernacular, swasta ataupun awam. Dan ini adalah pencapaian pendidikan. Bagaimana pula kesihatan dan kehidupan? Kita dapat tengok iaitu Malaysia secara keseluruhan iaitu berada di 0.956. Dan kalau kita mengikut negeri-negeri lain, berada jurang antara lelaki dan perempuan dalam indeks kesihatan dan kehidupan tidak jauh iaitu berada di lingkungan antara 0.900 atau 90%. Dan ini adalah kesihatan dan kehidupan. Apabila kita tengok kepada penguasaan politik, ini adalah antara yang terendah pelibatan wanita dalam politik di mana dapat lihat Terengganu tiada langsung pelibatan wanita dan antara tertinggi pelibatan wanita dalam politik adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan ini adalah menunjukkan bahawa kurang pelibatan wanita dalam sektor politik. Jadi ini adalah data-data ini menunjukkan bahawa kita harus akui betapa pentingnya peranan wanita ini dan apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mempromosikan hak-hak wanita dan juga kanak-kanak. Apa kajian yang kita perlu lakukan untuk lihat apakah keperluan mereka agar kita dapat memperkasakan lagi wanita-wanita ini dan sekaligus kita seperti wanita ni ibarat ada yang mengatakan wanita ni bersifat lemah lembut, keibuan. Tetapi kita tahu wanita mampu menyumbang idea dan tenaga untuk pembangunan negara, Haris. Ya, sudah tentu kita nak mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini. Itu angka yang disebutkan oleh Nina tadi tahun 2020. Kita tak, maksudnya tahun 2021 pandemik teruk melanda negara, impaknya mungkin lebih besar kepada golongan wanita ini. Jadi saya nak bersama dengan Dr. Wan Munira Wan Jaafar, Pensyarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Doktor, terima kasih sudi hadir ke studio Astro Awani hari ini mengulas dengan lebih lanjut menjelang pembentangan bajet 2023 yang disebutkan Nina tadi. Akhir tinjauannya itu berakhir pada tahun 2020. Tetapi 2021 kita tahu impaknya lebih besar, impak susulan daripada COVID-19. Jadi tahun pemulihan 2023 menjadi tahun pemulihan. Apakah isu-isu penting melibatkan wanita yang perlu menjadi tumpuan terutama dalam bajet 2023 ini, Doktor? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi Harif, okey, dan Astro. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, biasanya kita bersiaran secara atas talian, tapi hari ini saya lah berpeluang untuk pertama sekali datang ke studio yang cantik ini. Okey. Jadi berkenaan dengan dengan soalan Haris tadi kita hangat sekarang bajet 2023. Okey, dan semestinya saya di sini untuk melihat sisi ataupun perspektif bajet ini ke atas wanita. Yeah. Okey. Jadi berdasarkan MGGI daripada DOSM, okey, Malaysian Gender Gap Index, okey, kita tengok tidak ada banyak perubahan terhadap 4 domen yang dijelaskan, iaitu domen pendidikan, kesihatan, okey, politik dan juga ekonomi, di mana sejak 5-6 tahun ke belakang sampailah pandemik COVID melanda, sektor ekonomi dan politik masih terkebelakang dalam konteks wanita. Jadi saya kira jika itu yang dipaparkan oleh data, maka itu jugalah yang kita perlu diberi perhatian. Tambahan pula kita sedang memasuki era endemik, sepertinya kita baru lepas banjir macam tu kan. Jadi banyak usaha-usaha pemulihan di mana kita pun faham bahawa melalui laporan-laporan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, kita lihat bahawa ramai warga terkesan, dan antara yang paling terkesan adalah golongan wanita, di mana kalau kita lihat pada masa pandemik dulu, wanita banyak dibuang kerja, okey, kehilangan kerja, terpaksa memilih untuk tidak bekerja dan sebagainya. Jadi saya kira bajet 2023 pada tahun ini perlu dilihat dalam konteks usaha pemulihan golongan wanita untuk sustain, okey, dalam kehidupan. Dan of course antara isu yang
di luar sana, rata-rata wanita mengeluh tentang harga barangan yang semakin meningkat dengan tentuan ekonomi di China. China masih lagi struggle dengan COVID, ada sekatan-sekatannya, dan kita tahu production barangan daripada China itu besar, dan mempengaruhi ekonomi kita. Jadi ini sedikit sebanyak mempengaruhi bisnes di Malaysia juga. Ketidaktentuan perang di Rusia Ukraine, sekatan ekonomi oleh Amerika di luar sana, itu semua adalah faktor. Okey, jadi kita terkesan COVID baru habis, timbul pula isu sosial lain dan juga ekonomi yang lain. Jadi saya kira antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah yang saya nak bawa di sini ialah iaitu feminism ataupun feminization poverty. Itu satu konsep yang melihat bahawa berlaku ketidakadilan ataupun jurang kemiskinan dalam konteks gender. Jadi ini berlaku saya kira di luar bandar dan juga di bandar. Kalau kita tengok populasi kita ramai di bandar 70-30, tetapi di bandar juga rata-rata wanita staffer. Mereka baru masuk balik kerja, mereka baru bertatih. Apatah lagi di luar bandar, mereka ramai terdiri daripada golongan rentan. Golongan rentan ni golongan yang vulnerable, yang mudah jatuh miskin, yang mudah terpinggir dan mudah mendapat kesan-kesan yang negatif dari persekitaran. Doktor tadi bercakap perniagaan banyak terkesan. Jadi sejauh mana permekasaan ekonomi wanita, permasalahan ekonomi wanita ketika ini, adakah geran perniagaan ketika ini memihak kepada permekasaan wanita? Okey, kita pun faham yang kita lihat betul, saya di sini untuk melihat perspektif wanita, tapi kita pun kena adil dengan negara, dengan kerajaan, bahawa kerajaan juga tengah struggle untuk melihat semua aspek, bukan wanita saja, belia, lelaki juga kan. Bila kita bercakap pasal gender, kita tak boleh tinggalkan lelaki juga, dan sektor-sektor lain dan sebagainya. Jadi sebetulnya geran masih kurang, masih kurang, tetapi usaha banyak dilakukan oleh kerajaan untuk sentiasa improve dan memberi peluang kepada wanita untuk menceburkan diri. Cuma mungkin mekanisme dia tu mungkin kurang berkesan. Kerana apa? Kerana kekurangan data ataupun capaian kepada kelompok wanita yang memerlukan. Kita kurang outreach program. Betul kita ada banyak NGOs, tetapi masih belum cukup. Jadi geran-geran bagi saya perlu ada geran-geran khas untuk wanita. Terutama bagi wanita yang terlibat dalam SME, perniagaan kecil-kecilan. Kita tak boleh expect dia terus jadi macam konglomerat. Kita cuba menyelami. Kalau dia pandai untuk berniaga kecil-kecilan, berniaga mi sop ke kan, di gerai, kita cuba masuk dalam dunia dia. Apa geran yang dia perlukan kan. Jadi itu yang saya lihat. Kalau kita lihat dulu, yang lama dululah, macam geran yang diberi oleh kerajaan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun dan sebagainya, kita lihat kajian menunjukkan bahawa wanita adalah adalah kelompok ataupun golongan yang setia dalam membayar balik geran. That's why kalau geran Tekun dulu dia bagi kepada lelaki dan wanita, tapi selepas kajian dibuat didapati 90% wanita membayar balik geran tersebut, dan akhirnya geran tersebut hanya diberi kepada wanita saja. So wanita ada good track record untuk geran-geran sebegini, dan saya kira perlu diberi lebih banyak dan diterbitkan lebih banyak geran-geran bisnes untuk membantu wanita. Menyebut berkenaan dengan bisnes, kita tak boleh lari daripada isu kesejahteraan wanita juga. Kalau kita lihat, adakah perlu lebih lagi insentif kepada wanita, terutama kalau ibu yang bekerja, pada masa sama perlu menjaga kalau kita nak cakap ibu bapa maupun anak, nak membesarkan anak-anak ini. Bagaimana dari segi pelan yang holistik dalam kita menjaga kesejahteraan golongan wanita? Nak kerja-kerjaya, ada ibu bapa nak dijaga, anak, sandwich generation ini kritikal juga, doktor.
Ya, sandwich generation is a hot topic sekarang. Kita ke arah negara penuaan 2030. Apa nama ni, fertility rate kita menurun. Okey, jadi productive years dalam tenaga buruh yang sedia ada makin menurun, sementara yang sedia ada semakin lama hidup, life expectancy dia tinggi, jadi kita makin ramai warga tua, dan dalam masa yang sama yang membantu pula kurang. Betul. Sebenarnya kalau nak sentuh isu ini, saya sendiri Haris mengalaminya sekarang. Okey. Saya wanita berkerjaya, seorang pensyarah, tapi dalam masa yang sama saya perlu menjaga ibu, yang sudah uzur. Saya juga single mom, dan saya juga ada anak yang sedang remaja dan menuntut di universiti. Jadi saya melalui perkara ini. Jadi saya bercakap mewakili wanita-wanita yang ramai lagi di luar sana yang mungkin mengalami kesukaran situasi seperti saya. Honestly agak sukar kerana kita kena seimbangkan. Nak pergi kerja kena sediakan dulu makanan, kemudian tengah hari balik, lepas tu kena kata dia punya emosi juga yang berubah. Orang tua kan, dia dah semakin tua, dia perangai dia berbeza, tingkah laku dia berbeza dan sebagainya. Jadi kalau saya ditanya apa yang saya nak, sebagai insentif, kalau boleh saya nak setiap agensi kerajaan kalau boleh lah. Kerana ini dah terbukti ada di luar negara, tapi kita faham negara kita progresif tengah membangun, mungkin ada banyak lagi faktor-faktor yang membataskan usaha ini, tetapi why not kita bincangkan sekarang supaya ada idea ni boleh dipertimbangkan untuk masa hadapan. Saya nak ada pusat jagaan di tempat kerja, bukan saja untuk anak-anak, kanak-kanak kecil, tetapi juga untuk warga tua. Kalau kita bawa letak, sebab kalau kita nak biarkan di rumah, kita risau apa yang berlaku pada mereka, warga tua. Jadi pemikiran kita tak boleh nak fokus pada kerja. Dan kalau buat masa sekarang di Malaysia mungkin sudah ada inisiatif begitu, tetapi saya kira sebab saya survey juga, agak mahal juga, macam 100 sehari untuk letak ibu bapa kita, dan kalau ada juga yang monthly dalam 2,000 sebulan dengan gaji yang tak naik-naik Haris, tak ada perubahan gaji dan sebagainya, kos hidup makin meningkat, kita tak ada pilihan lain selain daripada ambil tanggungjawab itu untuk menjaga. Di luar. Tapi kalau kita bercakap soal penjagaan warga emas dan sebagainya, ini ianya bukan lagi tabu dalam kalangan kita dalam konteks sekarang ini. Kalau dahulu mungkin kenapa nak hantar ke rumah orang tua dan sebagainya, tetapi ketika ini ada yang rumah penjagaan yang premium, yang lebih elok, macam-macam fasiliti. Pandangan doktor? Betul. Saya bercakap dengan anak saya. Anak saya ada anak lelaki umur 19 tahun, and saya terbuka dengan dia. Saya kata bila mama dah tua nanti, mama would rather you hantar ke rumah penjagaan yang premium lah, katakan, because saya ada pencen dan sebagainya. Dekat sana saya nak nak mengaji, nak buat aktiviti-aktiviti sosial bersama kawan-kawan, dan saya boleh bayar sendiri. Dia kata it's very good mama, mungkin I pun tak tahu macam mana saya nanti, dia katakan nanti saya datang melawat mama hari-hari. Itu lebih bagus untuk kesejahteraan you kan, dia katakan, untuk you punya emotional support, makanan, diet terjaga dan sebagainya, daripada you duduk dengan I pergi kerja, dia kata tak terjaga. Jadi saya kira itu perlu dipertimbangkan, sebab kita kena bersedia lebih awal. Kerajaan perlu take note ini. Kalau di Jepun, kita tahu di dunia, Jepun merupakan negara tua yang paling tinggi di dunia. Mereka sudah masuk ke fasa lain, iaitu Society 5.0, di mana mereka sekarang tengah usahakan AI dan sebagainya untuk assist these orang tua yang hidup bersendirian, yang empty nest, yang tak ada waris untuk jaga. You have to be competent enough untuk dengan teknologi dan sebagainya, supaya kalau you perlukan bantuan kecemasan, you tekan je butang ataupun apa-apa keperluan nak obat ke, you akses sendiri dan obat datang kepada you. This is Society 5.0 yang
di apa hasratkan oleh kerajaan Jepun, dan kita 4.0 sekarang mungkin tak lama lagi kita very fast because kita ni negara yang leapfrog di mana kita selalu gunakan model-model yang sedia ada untuk ambil saja kan. Jadi mungkin tak lama lagi kita pun akan tempat yang sama Jadi doktor, adakah ekosistem pembangunan wanita ketika ini dilihat holistik termasuk pelaksanaan taska di pejabat, pelepasan cukai, peluang perniagaan, kesihatan dan pelbagai lagi. Adakah ini sudah, walaupun kita di fasa pemulihan, adakah ini berada di tahap baik ataupun masih perlahan lagi? Pada pandangan saya holistik tetapi tidak komprehensif. Okey, maksudnya kita ada here and there. Okey, kerajaan juga memainkan peranan. Okey, buat macam-macam. Okey, tubuhkan macam-macam. Tetapi dia tidak begitu orang kata apa menjanjikan lah. Okey, kalau ada tu ada saja macam tu kan. Dia tidak holistik tetapi tidak memberi kesan yang sangat signifikan buat masa sekarang. Mungkin kita masih dalam peralihan, tetapi inilah yang kita nak bincangkan. Okey, macam bajet 2023. Bila kita cerita pasal bajet, okey, bajet adalah allocation, betul? Dan allocation adalah untuk mungkin yang kurang atau belum ada, betul? Okey, jadi di sini kita kadang-kadang tak perlu pun tengok benda-benda baru. Tengok je apa yang sudah ada tapi improve. Okey, improve. Okey, apa yang kita nak tanya wanita di luar sana? Apa lagi yang mereka nak? Apa yang ada tapi tak berjalan contohnya kan? Pusat internet desa contohnya kan. Betul ke wanita ada pergi ke situ kan? Okey, sedangkan kita duk war-warkan dekat sini wanita kena IT savvy, okey, kena masuk gig ekonomi, kena digitalize marketing dan sebagainya, nak pasarkan kena guna TikTok dan sebagainya. Tapi sumber yang ada dah fully utilized atau tidak kan? Okey, jadi holistic but then dia macam tidak diperkasakan dengan bersungguh-sungguh lah. Komprehensifnya tu komprehensif tu kurang. Okey. Tetapi it's okay, kita sudah ada basis. Okey, kita ada base, dia dah ada. Just kita tengok balik apa yang kita perlu baiki dan juga improve tentang kekurangan yang ada. Ya, Doktor, akhir sekali secara ringkas, adakah wajar untuk ada peruntukan khas dari segi kesihatan mental terutama kepada wanita, kerana kalau kita lihat kajian menunjukkan wanita mengalami masalah kesihatan mental yang tinggi sewaktu pandemik, Doktor? Saya rasa masalah mental dalam kalangan wanita ini sangat meruncing Okey, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia lah. Tapi kalau kita tengok di US, okey, di Europe teruk lagi, Haris. Okey, saya pernah ke LA, dia punya gelandangan subhanallah, okey, dan terdiri pada wanita dan sebagainya. Okey, jawapan saya perlu. Okey, jawapan saya perlu kerana isu mental ni dia bukan menjurus kepada golongan wanita tertentu saja. Dalam konteks kohort umur tertentu saja yang mungkin mengalami isu-isu tertentu seperti keganasan rumah tangga, postnatal dan sebagainya. Okey, tetapi dia dah mula masuk ke kohort-kohort umur yang lain. Bayangkan okey, pelajar saya tahun 1 sudah ambil pil penenang. Okey, saya recall balik saya dulu tahun 1 happy-happy, mana nak makan kat college mana boyfriend handsome dekat college mana kan. Kita tak ada fikir benda sampai tahap boleh depress Tetapi pelajar-pelajar sekarang sudah banyak mengadu depress. Kawan-kawan kelik-kelik saya di universiti sentiasa communicate sesama kita, sentiasa dapat message daripada pelajar nak bunuh diri, tertekan, tak boleh hidup dah. Okey, kita pun tak faham macam mana. Okey, jadi perkara ini perlu diperhalusi dan dia bukan mental illness sekarang bukan disebabkan oleh substance only macam pengambilan substance meth dan sebagainya, tetapi dia lebih luas dia punya konsep dia, lebih banyak faktor sosioekonomi yang mempengaruhi mental masyarakat kita dan terutama wanita lah. Kalau kita tengok anxiety, depression 2 kali ganda,
fobia juga 60% dilaporkan di Malaysia. Okey, itu belum masuk postnatal. Ialah wanita je yang boleh mengandung kan. Okey, bila wanita trigger dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh berfikir dengan kuat, okey, ini akan menyebabkan golongan wanita bolah dari segi statistik dalam mental illness ni, dan sangat-sangat crucial lah untuk kita berhalusi. Ya, kalau wanita, isteri sihat, anak-anak, keluarga bahagia, indeks kebahagiaan meningkat. InsyaAllah banyak lagi inisiatif-inisiatif yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam merangsang memperkasakan wanita, meningkatkan tahap kebahagiaan dan pelbagai lagi. Terima kasih sekali lagi Dr. Wan Munira Wan Jaafar, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia UPM, berkongsi idea pandangan menjelang pembentangan bajet 2023 pada Jumaat ini berkenaan dengan pemerkasaan wanita. Terima kasih sekali lagi.